Apa khabar semua? Berjumpa semula kita untuk pembelajaran pada kali ini untuk Bahasa Melayu Tahun 2 Sekolah Kebangsaan. Tajuk hari ini kita akan belajar Majlis Pengikat Kemesraan di muka surat 28. Dan kemahiran pada hari ini ialah kita baca dan kenal pasti kosakata. Kosakata. Apa maksud kosakata? Kosakata ialah perkataan atau frasa tertentu yang sesuai digunakan mengikut keadaan atau situasi. Maknanya kat sini, kalau keadaan kita situasi di sekolah, kita akan menggunakan perkataan-perkataan yang sesuai dengan sekolah. Kalau kita berada di pasar malam, kita menggunakan perkataan-perkataan yang sesuai ketika berada di pasar malam. Kalau kita berada di balai polis, kita menggunakan perkataan-perkataan yang sesuai di balai polis. Jadi kosakata tu ialah perkataan yang kita gunakan sesuai mengikut situasi atau keadaan. Contoh, kita tengok contoh yang pertama. Situasi yang pertama, kita cuba lihat gambar menunjukkan situasi yang pertama. Apakah kosakata atau perkataan yang sesuai dengan gambar ini? Sudah tentulah yang pertama ialah hospital. Apa lagi yang sesuai dengan situasi di sini? Doktor, jururawat, ubat, wad dan banyak lagi lah ya. Contohnya suntikan, apa lagi, katil, rawatan. Itu semua ialah kosakata yang sesuai dengan situasi gambar ini. Kita tengok situasi yang kedua pula. Ini situasi di mana? Di zoo. Jadi apakah kosakata yang sesuai dengan situasi zoo ini? Berada di zoo. Tiket ya, sebab nak masuk zoo kena bayar tiket. Apa lagi? Haiwan, pelawat, liar, maknanya haiwan yang liar lah, dan zirafah dan banyak lagi lah. Ada banyak kosakata yang berkaitan dengan zoo. Contoh situasi yang ketiga. Kita lihat gambar. Apakah kosakata yang sesuai dengan gambar ini? Ya, sudah tentulah kuat. Apa lagi? Otot, senaman, sihat, aktif, dan banyak lagi lah ya. Besi, apa lagi, palang, gym dan sebagainya. Itu semua ialah kosakata. Kita telah melihat contoh-contoh kosakata tadi. Seterusnya kita terus pergi kepada buku teks kita untuk membaca. Sama-sama petikan, iaitu yang bertajuk Majlis Pengikat Kemesraan. Baca bersama dengan saya. Pada hari Sabtu, Puan Jeya, Ibu Lageswari mengadakan jamuan. Jamuan itu bersempena dengan kejayaan salah seorang anaknya melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Pada pagi itu, semua penduduk taman rasa indah daripada pelbagai bangsa berkumpul di rumahnya. Mereka membantu Puan Jeya menyediakan pelbagai juadah. Ibu Yahya memasak nasi kerabu.
Beliau dibantu oleh Ibu Yong Han, Puan Jaya, dan Ibu Hana membuat thosai. Selepas makanan dan minuman siap disediakan, mereka menikmati makanan dengan gembiranya. Sebelum pulang, Encik Yoga dan rakan-rakannya berkemas. Mereka bergotong royong dengan membantu Puan Jaya. Puan Jaya terharu dengan sikap kerjasama dan tolong-menolong penduduk Taman Rasa Indah. Baik, kita telah pun membaca petikan ini yang berkaitan tentang majlis pengikat kemesraan ataupun majlis jamuan makan yang diadakan oleh Puan Jaya kerana anaknya melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Seterusnya, mari kita sebut kosakata yang berwarna merah. Kosakata yang berwarna merah ini adalah perkataan-perkataan yang sesuai dengan situasi Puan Jaya mengadakan jamuan, iaitu yang pertama, Menara Gading. Menara Gading bermaksud universiti. Kosakata yang kedua, pelbagai bangsa. Pelbagai bangsa ni ada banyak bangsa lah ataupun banyak kaum, Cina, India, Melayu. Seterusnya, juwadah. Juwadah bermaksud hidangan. Seterusnya ialah nasi kerabu. Kita akan lihat nanti apa maksud nasi kerabu. Seterusnya ialah thosai. Seterusnya, menikmati. Menikmati ni maknanya kita makan. Seterusnya ialah bergotong royong. Bergotong royong maksudnya buat kerja bersama-sama. Dan yang terakhir ialah terharu. Apa maksud terharu? Terharu maknanya tersentuh ataupun gembira lah maksud terharu itu. Okey, mari kita fahami dua kosakata yang ada dalam buku teks itu pada kotak yang berwarna biru, iaitu thosai. Kita baca bersama-sama. Thosai ialah makanan India yang dibuat daripada tepung beras. Itu ialah thosai. Kosakata yang kedua, nasi kerabu ialah hidangan nasi berwarna kebiruan yang biasanya dimakan dengan ikan kering, ayam goreng, daging bakar, telur masin, keropok, budu dan ulam-ulaman. Okey, kita telah pun faham dua kosakata tadi, iaitu thosai dan nasi kerabu. Okey, kita dah belajar tentang apa maksud kosakata, iaitu perkataan yang mengikut situasi. Sekarang kita buka buku aktiviti jilid 1 halaman 34 hingga halaman 35. Di sini murid-murid perlu mengisikan ataupun menuliskan maksud bagi perkataan yang berhuruf tebal. Ini ada perkataan yang berhuruf tebal ni ada 4. 1, 2, 3, 4. Murid-murid salinkan di garisan pendek 1, 2, 3, 4. Kemudian salinkan maksud bagi perkataan tersebut. Contohnya kat sini mengerang. Jadi dituliskan nombor 1 mengerang,
dan maksudnya apa. Okey, murid-murid boleh berbincang sesama kawan atau sesama dengan guru atau belum berbincang dengan keluarga untuk mengisi maksud. Okey, inilah contoh jawapan ya, contoh jawapan. Murid-murid sila simak kembali jawapan murid-murid dan lakukan pembetulan sekiranya ada kesilapan, dan tahniah jika murid dapat menjawab dengan betul. Okey, seterusnya ialah sesi pengayaan. Untuk pengayaan, mari kita eja beberapa patah perkataan yang terdapat di hadapan. Yang pertama, jamuan. Yang kedua, membuat. Yang ketiga, menyediakan. Dan yang keempat, mengadakan. Baiklah murid-murid, kita telah pun berada di penghujung sesi pelajaran kita pada hari ini. Semoga murid-murid dapat memahami kemahiran yang telah kita pelajari untuk hari ini, dan semoga murid-murid dapat belajar dengan bersungguh-sungguh untuk sesi akan datang. Jangan lupa like atau subscribe tanda sokongan. Jumpa lagi.